Bahkan tambah dunia akhir zaman ni pula orang kata apa dia? Nak tolong orang hari ni kena berpada-pada. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bayar cash. Kita buat baik dengan orang, Allah bagi kita pahala. No? Allah takkan uji hamba dia, melainkan Allah dah tahu dah kemampuan hamba dia setakat mana yang dia boleh. No? Tu kita hari ni tuan-tuan apa dia? Allah sibukkan kita dengan urusan yang tak penting sampai kita tak ada masa nak berdoa untuk orang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammin bil khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan majlis kita dengan membaca umul kitab Innan Nabiyil Kiramil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau, tidak lupa pada hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Jadi moga-moga Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala berikan kita keampunan, Allah berikan rahmat kepada kita dunia dan akhirat. Dan insya-Allah malam ni tak lama lebih kurang kita ambil masa sebelum kita nak solat fardu Isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita berada di zaman yang penuh dengan tanda-tanda kiamat hampir tiba. Nah, tanda-tanda kiamat yang kecil ni banyak berlaku dah. Tinggal yang besar-besar sahaja yang belum berlaku. Nah, belum lagi naik matahari. Belum lagi terbit matahari.
Lah matahari terbit kat mana belum? Nah, orang sini taman apa sini? Samudra. Samudra kan samudra. Samudra, ha, dah. Nah, orang samudra ni matahari terbit kat mana lah ni? Timur ke barat? Ha? Orang sini barat ke dahsyat orang sini? Nah, lah kelak kat timur belum ni. Sampai satu masa matahari akan terbit kat belah barat. Nah, tu dunia kita hari ni, zaman hari ni pelik. Cuaca tak menentu. Belum, cuaca sak dia panas, sak dia kurang, sak macam-macam cuaca lah ni. Nah, lah sini cuaca berubah belah kat ni. Ai, Pak Long tak kaji cuaca. Panas ke tak panas? Panas dah. Tu kata dunia kita hari ni pelik-pelik sungguh. Terbalik, bukan pelik, terbalik dunia kita lah ni. Nah, dululah seingat-ingat dulu, rumah orang kaya, rumah batu dulu. Nah tak? Tengok orang tu buat rumah besar, oi kaya, rumah batu besar. Nah, besar tengok, lah terbalik. Orang buat rumah kayu lebih kaya daripada orang buat rumah batu. Nah, orang buat rumah kayu macam-macam corak dia buat, terbalik dunia lah. Nah, dulu ni orang kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakaian dulu, pakaian yang sempurna, pakaian yang cantik, mahal. Tolong, lah terbalik. Terbalik dia ke mana? Pakaian yang terkoyak kepala lutut lagi mahal daripada pakaian yang elok. Tolong, kalau kita beli tak? Orang samudera warak sungguh. Patut semalam saya mimpi antara makhluk yang masuk syurga orang samudera. Nah, amin. Sama orang sini amin banyak macam semua nak masuk syurga. Hello. Nah. Mahal pakaian yang tak menutup aurat lah ni belum. Cuba belum try beli. Seluar jin koyak kepala lutut mahal daripada seluar jin yang elok. Bahkan orang nak buat upah, nak bayar, nak buat koyak kepala lutut pun kena upah mahal. Padahal kan tara mana pun Pak Long ambil gunti senang ya, tapi upah dia tu. Nak ada kata dunia kita hari ni terbalik. Tu betul kata ulama, orang nak masuk neraka kena beli. Kalau masuk neraka kena beli. Arak kena beli. Pak Long nak minum air ketum kena beli. Nah, kuat samudera ni ada ketum tak? Ha? Pak Long tahu tak ketum dengan Cak Goroi? Hello. Pak Long kenal tak ketum dengan Cak Goroi? Tu ada dalam satu hadis baginda Nabi SAW, Nabi menyebutkan ada 4 golongan yang tidak akan bau syurga, kata Nabi. 4 golongan yang tidak akan bau syurga, kata Nabi. Yang pertama, golongan orang yang bakhil, kedekut. Tuan-tuan, kita kena faham. Bukan kita reti sebut, berapa ramai duk sebut istiqamah. Orang samudera istiqamah panggil apa? Ha? Istiqamah lah, tak sama macam orang Kedah. Orang Kedah dia tak panggil istiqamah, dia panggil konsisten. Gemah belum cakap orang tu, cakap orang rasa cakap orang putih tu rasa gemah belum. Belum, nampak orang kita. Yang kita faham maksud istiqamah ni tuan-tuan, lagu mana kita faham? Ada orang faham maksud istiqamah maintain dengan jumlah ibadat yang sama. Tu ada orang kata, alhamdulillah Ustaz, saya dah istiqamah sedekah 50 tahun. Berapa kalau istiqamah? Sehari RM1. Tu bukan istiqamah, tu kedekut nak mampuih nama dia. Belum. Allah bagi kita macam-macam nikmat, tapi bangun pagi tuan-tuan sedekah RM1. Dengan kata apa dia? Ikhlas tu, betul. Nah, betul kita ikhlas tu. Esok hak lebih tu tuan-tuan nak jawab apa depan Allah? Nah, tuan-tuan nak jawab apa depan Allah? Sebab ulama sebut setiap harta benda yang tumpang pada diri kita akan disoal. Makin banyak harta benda, makin lama kita payah nak masuk dalam syurga. Orang lain boleh pergi lah, kita tak boleh pergi. Tu kata Nabi SAW, aku lihat malam Isra' wal Mi'raj, banyak orang fakir berbanding dengan orang kaya. Bukan kata orang kaya tak masuk syurga. Masuk tapi lambat. Sebab apa? Nak disoal oleh Allah Ta'ala banyak. Daripada mana kamu dapat, daripada mana kamu buat, hasil daripada apa, zolim tak zolim, khianat tak khianat. Ada orang cari rezeki hari ni buat khianat dengan orang. Musim lah ni musim orang tipu orang saja belum? Tahu tipu orang, orang Kedah panggil kencing orang. Belum, penyakit kencing orang hari ni banyak belum? No, nak buat kebaikan kena kencing. No. Tu kata kita hadirin hadirat, akhir zaman
Nabi SAW sebut golongan yang tidak akan bau syurga. Ingat, orang yang bakhil jauh daripada Allah. Orang yang bakhil jauh daripada manusia. Orang yang bakhil jauh daripada syurga. Dan orang yang bakhil dekat dengan api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. No, kita berasa hak kita belaka rezeki sampai kita lupa nak sedekah. Ada orang berkira nak sedekah. Kira nak sedekah tuan-tuan, tapi dia beli apa yang dia nak boleh. Tu kata Nabi SAW, golongan ini tidak akan bau syurga. Bau pun tak, lintah pun tak, masuk pun tak. Tu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, golongan orang yang tidak akan bau syurga adalah golongan orang yang suka mengungkit-ungkit. Hello? Nah, golongan suka mengungkit-ungkit. Takkan bau syurga. Kadang-kala ni tuan-tuan, Allah uji kita sikit ya belum? Contoh, Allah dia bagi kita pinjam sifat dia sikit lah. Apa dia? Alim, pandai. Dalam banyak-banyak tuan-tuan ni ramai malam ni semua ahli syurga belakang ni, tengok muka pun tahu. Belum? Tengok muka Pak Long pun tahu semua ahli syurga belakang, berseri. No, tak berseri lagu mana lampu tah pala punya banyak. Belum? Nak bab pada kita pada tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang mengungkit-ungkit tidak akan bau syurga. Bukti dia, Allah pinjamkan kita sikit sifat daripadanya. Apa dia? Alim, pandai. Dalam banyak-banyak kita ni tuan-tuan, kemungkinan besar ada orang boleh pandai satu bab yang orang lain tak boleh buat bab tu. Nah, ada orang boleh buat, orang lain tak boleh. Dia seorang je. Bila orang puji dia kata dia bagus, orang kepuji kata dia pandai, agak-agak tuan-tuan nak rasa apa? Orang sini warak belaka, patut masuk syurga paling awal. Pak Long, orang puji Pak Long. Pak Long, orang puji kata, "Boy, pandai hang nak buat benda ni. Kami tak boleh, hang boleh buat." Kita nak rasa apa? Nak rasa apa? Patutlah kita masuk syurga paling awal. Semua tak merasa apa. Tahu? Mesti akan terlintah. Baru hantar siapa aku. Kita rasa diri kita kemah. Kita rasa diri kita tu, kata ulama, pahala kita boleh hilang disebabkan jalan kita sombong dengan Allah. Kita sombong dengan makhluk. Kita nak mengungkit-ungkit kebajikan yang kita buat. Aku dah sedekah, aku dah buat tu, aku dah buat ni. Tuan-tuan, Allah bagi nikmat pada tuan-tuan tiap-tiap hari, satu pun Allah tak letak kira dengan kita. Apa dia? Nikmat jantung. Tuan-tuan ada jantung tak orang sini? Kan semua pakai bateri belakang. Belum. Nah, ni tak ada sangkut pok yang mana balon lah, hidup yang mati tak kacau ah. Belum. Pak Long ada jantung ah. Orang sini tak ada jantung. Oh, hebat orang sini. Betul Pak Long jantung pakai apa? Pakai hati. Belum. Jantung Pak Long tu. Allah Ta'ala minta tak sekali Pak Long bernafas dia minta bayar sekupang. Tuan-tuan boleh bayar ah. Sehari berapa kali tuan-tuan bernafas? Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Hang semayang ke, hang tak semayang ke, tetap hang boleh mentek darah. Nah, kalau Allah berkira dengan kita ni tuan-tuan, kita tak bangun semayang subuh, pagi esok tiba-tiba pernafasan kita jadi sempit. Orang tanya awak tu, tak tahu tak semayang subuh pagi tadi, naya kita. Nah, Allah bagi kita tak kira balong, tu kena ingat. Tuan-tuan berjalan, berlari, tuan-tuan bersukan, berjoging, jantung berjalan ke berhenti? Alah, jalan ke berhenti? Ambil orang sini diam belaka, warak belaka. Alah, nah, jantung jalan ke berhenti? Pak Long jalan? Jalan. Pak Long berlari, jantung jalan ke jalan berhenti? Jalan. Pak Long tidur, jantung jalan ke jantung berhenti? Jalan. Pak Long mentek darah, jantung jalan ke berhenti? Jalan. Pak Long kena ingat, jantung berhenti, Pak Long jalan. Nah, apa dia? Mim pawasi. Mati. Jantung berhenti, Pak Long jalan. Nak kata apa dia? Allah tak berkira langsung dengan nikmat yang bagi dekat kita, tapi manusia mengkira-kirakan nikmat yang dia dapat sampai menjadi orang yang bakhil dalam nak bersedekah, dalam nak berinfak, dalam keadaan nak berkongsi rezeki dengan orang. Dan hadirin hadirat dikasihi Allah Ta'ala, dia suka mengungkit-ungkit. Kata Nabi, orang yang suka mengungkit-ungkit tidak akan bau syurga. Tidak akan bau syurga. Lagi yang ketiga, siapa yang mengungkit, siapa golongan yang tidak akan bau syurga? Yang ketiga iaitu golongan orang yang mabuk tidak akan bau syurga.
Mabuk tak kira lah ketum ke, cak koroi ke balong. Dah balong. Orang sini biasa minum ketum tak? Cak koroi, cak koroi. Nah, baru ni saya tanya satu orang hamba Allah, apa beza minum ketum dengan apa beza minum cak koroi? Dia tanya dia kata, macam mana bang minum ketum dengan cak koroi? Dia kata, Ustaz minum ketum, tengok kipas siling, kipas pusing, siling tak tu ketum. Nah, tuan-tuan tengok kipas pusing, siling tak pusing, itu ketum. Tapi kalau ustaz minum cak koroi, tengok siling pusing, kipas berhenti, tu cak koroi nama dia. Benda yang mabuk tuan-tuan tak boleh. Tambah jenis kita tu kata arak orang boleh beli. Tu lama sebut neraka orang boleh beli. Dengan apa dia? Buat dosa. Ya, beli arak, beli pakaian tak tutup aurat, buka tayang sana sini, semua boleh beli belaka. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Taala. Tu akhir zaman tu kata Nabi SAW, orang yang mabuk tidak akan bau syurga. Dan yang keempat, orang yang tidak akan bau syurga, golongan orang yang derhaka kepada mak dan ayah. Derhaka ni lagu mana tuan-tuan? Ulama sebut derhaka di sini bukanlah ketika mana mereka hidup, tetapi berapa ramai di kalangan manusia yang derhaka ketika mana mereka telah meninggal dunia. No? Waktu hidup orang tak berani derhaka. Waktu mak ayah dia hidup, boleh duduk balik ziarah, balik duduk tengok. Kadang-kadang betul tuan-tuan, orang tua-tua ni, orang yang berumur ni, dia cepat terasa. Nampak? Anak tak balik, dia terasa. Tapi ego dia tinggi, dia haram nak telefon anak dia takkan. Ego dia tinggi. Ada satu orang hamba Allah, kawan saya, dia tak telefon pak dia lebih kurang 2 minggu. Dulu zaman duk belajar ni tuan-tuan, hari-hari telefon. Tanya makan dah lagi, hari-hari kerak. Bila dah berjaya, boleh ada kejaya, boleh apa semua, lupa nak telefon 2 minggu. Dia pun telefon. Kita pun tanya dia, macam mana pak hang? Dia kata lah, pak aku 2 minggu tak telefon. Telefon, tanya khabar anak, dia pun telefon, angkat telefon, bagi salam, Assalamualaikum. Pak dia tak jawab salam, pak dia kata dia, lah, hidup lagi ingat mampu hirah. Lesai, enggak lah walau. Tapi kata seorang bapa dia ego tinggi tuan-tuan, dia ingat pada anak-anak tapi dia tak mau tunjuk. Tu silap kita. Nabi ajak kita lagu lain, tapi kita tak mau ikut apa yang Nabi SAW ajak pada kita. Derhaka di sini kata ulama, derhaka ketika mana mereka telah meninggal dunia. Bagaimana? Yakni kita tidak pernah kirimkan kebajikan untuk mereka. Berapa ramai anak-anak boleh buat kebajikan kita tuan-tuan, kita tak mati. Tu ibadat ni tuan-tuan, ulama sebut kepada kita, buat ibadat, jangan orang kata, jangan sampai penat. Kita buat ibadat ni, biar berasa lazat, bukan berasa penat. Kalau tuan-tuan buat sampai penat, orang semayang tarawih berapa rakaat? Hello, puluh nak semayang tarawih, berapa rakaat kita boleh pergi? Sini 23 ke 8? 8? Tak apalah. Tu kata orang samudera masuk syurga paling awal. Hello. Kita dok pulun. Last kali kita dapat lazat kan kita dapat penat? Penat balong weh, letih. Bila kita letih, esok tak buat dah. Esok tak buat dah. Tu ibadat biar kita buat sampai rasa lazat, rasa kemanisan. Bila kita tertinggal rasa tak sedap duduk, kena buat juga. Tu sampai satu masa orang yang rajin bersedekah, Allah akan gerakkan dia bersedekah tanpa dipaksa. Siap sediakan duit untuk bersedekah. Kita tunggu orang minta. Tu ingat, qada dan qadar Allah ini, kedua-dua ini ada untung di sisi Allah. Manusia semua nak untung belaka, rugi tak mau. Semua nak untung belaka, rugi tak mau. Tu dalam bulan Ramadan, hak niaga di bazar Ramadan tu, orang lama ke orang baru? Orang berniaga dalam bazar Ramadan tu orang lama ke orang baru? Banyak baru balong. Itu macam-macam jual. Kadang-kadang cucuk tak sedap. Tahu cucuk? Orang Kedah panggil kuih. Bukan kata nak komplain tak sedap. Sebab bila mana kita buat benda makan kerana Allah, kita buat makan nak bagi orang makan, buat ibadat, dia lain balong. Keberkatan dia lain. Tapi berapa ramai yang nak cari untung sampai orang kata tak mau, rugi langsung. Sedangkan dia boleh buat kebajikan.
Bulan puasa baru ni tuan-tuan, saya teringin nak makan nasi lemak, belilah nasi lemak. Dia tulis itu nasi lemak. Nah, tapi dapat nasi putih. Tak jahanam ni dah. Dia tulis nasi lemak, dapat nasi putih. Bubuhlah dalam nasi lemak tu 6 butir kacang, 3 hangit. Hak hangit pun dia bubuh tak? Nah, tanya dia buat buh, mahal kacang lah ni ustaz, dia buh pi lah. Makan-makan bersin keluar aku hidung kacang. Tentu pasal bubuh timun. Bubuh telok pula belah 180. Timun tu Allah. Timun tu tuan-tuan, belah nipis piang. Kira angkat di taman samudera ni, nampak kajang. Nah, tu kata dunia lah orang cari apa dia? Cari untung, rugi tak mah. Sedangkan dalam bulan Ramadan Nabi galakkan kita untuk bagi makan pada orang. Pahala dia lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain pahala dia besar tak? Besar. Sehingga Nabi sebut pada dia, sesiapa yang memberi makan dan minum kepada seorang hamba Allah, maka pahalanya 1 kali suap, pahala dia seperti mana 1 kirat. Pahala dia seperti mana besar bukit Uhud. 1 kali suap. Agak-agak orang taman samudera berapa kali suap sepinggan? Orang sini berapa kali suap? Kan telan kali dengan pinggan-pinggan. Amboi pai tak mau jawab tuan-tuan warak tunggu. Berapa kali suap 1 pinggan? Berapa kali suap? Kira. Kira apa tak bismillah pun tak dan. Nah, bohlah 10 kali suap, agak-agak 10 kali, berapa kali ganda pahala Allah bagi pada kita. Tapi patutnya rasa banyak pahala pula, lagi punah masa depan. Baru ni saya baru balik pada umrah, bawa satu orang hamba Allah. Tu kata nak buat ibadat pun kena mengaji balung oi. Mau tak mengaji jahanam. Tak mengaji jahanam. Ada satu hamba Allah tuan-tuan, sebelum dia nak pergi umrah tu dia tanya kita, dia kata ustaz, ya, baru ni saya sembahyang maghrib, apa tu? Lepas duduk dah tahiyat akhir, baca dah at-tahiyatul mubah sampai habis dah, sampai dekat innaka hamid, nak sebut majid terkentut. Mayang dia sah ke batal? Dia tanya kita lah, sah tak mayang dia? Tuan-tuan nak sebut sah kan nak sebut batal? Batal lah tuan-tuan. Saya pun abang kat dia lah Pak Long, batal mayang tu. Boy ustaz, Hamid dengan Majid kan jauh mana pun. Kira pala otak dia Pak Long teruk. Ni kata jenis orang tak mau ngaji ni payah Pak Long, berasa ada ilmu ada, berasa. Tu sampai Mekah dia tanya ustaz, betul ke kita semayang di Masjidil Haram, pahala dia 100,000 rakaat kita semayang, sekali-kali kita semayang, betul ya? Pahala dia 100,000 betul ya? Kita pun jawab betul. Lagu tu mudah ustaz. Kita kata awak pula dah. Saya semayang banyak-banyak di sini, balik Malaysia tak ada semayang dah. Punah ke depan. Ni kata kita akhir zaman, orang buat amal ibadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang buat amal ibadat bukan dengan ilmu, tapi dia buat ibadat dengan ikut-ikut orang. Berapa ramai yang semayang dia ikut-ikut orang? Bayangkan kalau kita semayang ikut-ikut orang 50 tahun, agak-agak 50 tahun tu berapa rakaat sangat Allah Ta'ala nak terima semayang kita. Hadirin hadirat indikasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu nak sebut kita akhir zaman. Pentingnya ilmu sebab apa tuan-tuan? Nak bimbing, nak bawa kita biar buat amal ibadat tak rasa penat, tetapi kita boleh rasa lazat. Orang yang sentiasa zikir nama Allah. Tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali sebut pada dia, ada 4 tanda Allah mula benci kita. Belum 4 tanda Allah mula benci kita. Yang pertama, apa dia kata ulama? Imam Ghazali sebut dia, tanda yang pertama Allah mula benci kita, Allah mula sibukkan kita dengan urusan yang tak penting. Sembayang jemaah tak boleh mai, majlis ilmu tak boleh mai. Sibuk cari harta, sibuk cari rezeki, sibuk berjalan ke sana sini sampai tak ada masa nak mengenali jemaah yang ada dekat dengan saudara mara kita. Tu kita ni tak ambil menitik berat dalam bab jemaah. Sedangkan Nabi SAW sebutkan hak di antara orang Islam, bila mana ada orang sakit kamu ziarah dia. Bila ada orang susah, kamu bantu dia. Tapi berapa ramai di kalangan kita akhir zaman, orang boleh buat ibadat banyak dengan Allah, jaga hubungan dengan Allah, tapi tak ramai boleh jaga hubungan dengan makhluk.
Berapa ramai tuan-tuan duk penting dengan Allah. Ada orang boleh duk pergi haji tiap-tiap tahun. No. Tambah ibadat kita hari ni akhir zaman, ulama sebut ibadat akhir zaman makin duk cepat masa. No. Dulu lama. Betul lah Nabi sebut dalam satu hadis apa dia? Akhir zaman masa begitu pantas. Setahun seperti mana sebulan. Sebulan seperti mana seminggu. Seminggu seperti mana sehari. Itu kata masa akhir zaman. Dulu orang nak buat haji 6 bulan kena pergi dah belum? Dulu. No, 6 bulan, 3 bulan pergi, 3 bulan patah balik. Allah. Nak lama. Turun sat tinggal 3 bulan. Turun sat daripada naik daripada kapal, orang kata kapal laut, naik pula kapal terbang. Masa cepat. Lah ni orang kata ibadat makin cepat. Daripada 6 bulan turun 4 bulan, 4 bulan turun tinggal 3 bulan, 3 bulan turun tinggal 2 bulan, turun tinggal sebulan. Masa nak pergi tu. No, lah paling cepat sehari buat haji selesai. Belum? Sehari buat haji selesai. Tapi kena dengar bagi perhabis lah belum weh. Nah, sehari buat haji ni ke mana? Dia daripada rumah dia, seorang kata daripada rumah siap nak pergi haji, naik bas apa semua, sampai dekat KLIA kena tipu dengan ejen balik dengan ayat tu yalah. Tu haji sehari belum. Nah, belum. Dunia lah orang tipu. Zaman hari ni, zaman orang menggunakan harta benda orang demi nak nampak mewah ni akhir zaman. Alah, ni akhir zaman kita. Padahal bukan duit dia. Dia guna duit orang untuk nampak diri dia mewah. Tu dia sanggup menipu orang. Na'udzubillah min dzalik. Ni dunia akhir zaman ni kita kena jaga. Jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab apa? Sifat orang mukmin, kata ulama, sifat orang mukmin, dia tidak akan pernah menyakiti saudara mara dia. Ni sifat orang mukmin. Nampak belum? Hidup kita jangan buat zalim pada orang. Hidup kita jangan buat khianat pada orang. Ingat ulama sebut pahala kita boleh hilang dengan sebab jalan-jalan yang tertentu. Jalan sombong, jalan khianat, jalan zalim, jalan kita maki hamun orang, jalan kita buka aib orang, jalan kita fitnah orang. Macam-macam jalan boleh hilang pahala kita belum? Tu di akhirat esok ada 3 golongan. Yang pertama nama dia ashabul jannah. Boleh masuk syurga terus. Bangun-bangun Allah Ta'ala bagi dia buku catatan amal, satu. Kalau Allah Ta'ala tak bagi pun Allah bagi dia masuk syurga tanpa dia hisap, satu. Kumpulan yang pertama confirm masuk syurga. Nah, yang kedua dengan yang ketiga kita bimbang. Sebab apa? Yang kedua nama dia ashabul a'raf. Apa ashabul a'raf? Sahabat kata golongan di pertengahan. Pahala dengan dosa sama banyak. Kemudian diketepikan kita untuk menantikan sama ada pahala dan dosa, hak mana yang akan berat. Kalau berat dosa, masuk neraka. Berat pahala, masuk syurga. No? Dan golongan yang ketiga nama dia ashabun nar. Golongan yang masuk neraka tanpa dihisap. Golongan yang masuk neraka tanpa dihisap, bangun di padang mahsyar saja, Allah panggil neraka jahanam yang duduk di bawah, naik berada di atas permukaan padang mahsyar. Lalu dikeluarkan lidah dia untuk mengambil mana-mana ahli yang layak masuk dalam neraka jahanam. Memang confirm dia ahli neraka jahanam, diambil dia masuk dalam neraka jahanam tuan-tuan. Na'udzubillah min dzalik. Moga bukan kita lah balong. Sebab apa? Sebab dosa dengan pahala, mana manusia mudah ungkit belum? Belum? Dosa dengan pahala, hak mana kita mudah ungkit? Dosa ke pahala? Orang Samudra, dosa ke pahala? Orang sini semua hebat belaka dosa, tu tengok muka pun tak. Tapi jangan harap. Contoh, saya bagi contoh. Tuan-tuan balik keluar jalan tu, tuan-tuan nampak ada satu orang, motor dia minyak habis. Tuan-tuan tolong tolak dia sampai stesen minyak. Tuan tolak daripada stesen minyak, sampai stesen minyak, dia terima kasih pun tak dengan kita. Buat tak tahu ya. Kita pun tak apalah tuan-tuan, dah buat tak, kita pun patah balik rumah. Duk minggu depan pula, kita minyak habis. Kawan yang kita tolong minggu lepas lalu saja. Tuan-tuan nak kata apa? Orang sini nak kata apa? Orang Taman Samudera nak kata apa? Oh, warak sungguh orang Samudera patut syurga no, tak kata apa.
Jangan harap belum dia akan kata haram minggu lepas aku tolong dia. Ni kita. Tu kata pahala orang mudah mengungkit. Bila kita mengungkit pahala, malaikat akan padam kita punya pahala, tuan-tuan. Na'udzubillahi min zalim. Tu ada orang esok bila ditimbang di padang mahsyar, malaikat panggil dia, si fulan bin si fulan. Atas dunia buat apa? Dengar kuliah. Betul lah dengar kuliah tu, tapi anda buat apa dalam kuliah? Tak buat apa. Ni dalam ni dia tulis hang tidur. Tidur pun kira. Contoh, bukan orang sini. Orang Samudera belah Kedah lah. Nampak ada kita. Tidur tu lebih bagus belum daripada kita kacau orang. Ni dalam bak lepas nak kacau orang. Tu sifat orang mukmin, dia tidak akan pernah menyusahkan orang. Ni sifat orang mukmin. Tu yang pertama kata Imam Ghazali, Allah mula sibukkan kita dengan urusan yang tak penting sampai ada orang perlukan pertolongan kita buat tak tahu ya. Bahkan tambah dunia akhir zaman ni pula orang kata pada dia, nak tolong orang hari ni kena berpada-pada. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bayar cash. Kita buat baik dengan orang, Allah bagi kita pahala. Allah takkan uji hamba dia, melainkan Allah dah tahu dah kemampuan hamba dia setakat mana yang dia boleh. Tu kita hari ni, tuan-tuan, apa dia? Allah sibukkan kita dengan urusan yang tak penting sampai kita tak ada masa nak berdoa untuk orang. Sedangkan doa daripada orang tu, tuan-tuan, lebih mustajab, lebih afdal, lebih baik doa untuk orang. Tuan-tuan, kita hidup hari ni mungkin sebab daripada doa orang. Doa kita belum tentu. Sebab apa? Sebab qada dan qadar Allah lebih baik di sisi Allah. Makna dia, qada dan qadar, baik dan buruk yang Allah Ta'ala bagi pada kita, walaupun di mata manusia nampak buruk, tetapi di sisi Allah ada untung masing-masing. Allah dia takkan bagi saja, tuan-tuan. Kalau dia bagi perkara yang tak baik, yakni ujian, maknanya di sisi Allah, Allah nak angkat darjat kita. Tapi berapa ramai yang nampak ujian daripada Allah tu satu bala untuk dia, satu bebanan untuk dia. Tuan-tuan, contoh, kita berdoa selama ni, tuan-tuan duk doa, tuan-tuan minta pada Allah sihat ke? Sihat yang tuan-tuan minta tu terbaik di sisi Allah ke tuan-tuan minta terbaik di sisi tuan-tuan sendiri? Tuan-tuan duk minta sihat, duk minta kaya, duk minta rezeki murah. Tuan-tuan minta tu untuk terbaik di sisi tuan-tuan ke tuan-tuan minta yang terbaik di sisi Allah? Halo? Orang sini sengak ya. Balas pun tak patut mereka kata orang Taman Samudera ni jenis dengan Tok Guru warak sungguh. Tak kata apa. Halo? Jangan diam tengok balong oi. Cemui. Saya jenis tak, kalau Pak Long tak berkomunikasi dengan communicate, tahu communicate, orang Kedah panggil communicate. Alah. Kalau Pak Long tak komunikasi dengan saya tak boleh duduk. Balik tidur tak lena. Balong. Pak Long kena jawab agak ya ke tak, Pak Long kena jawab agak balong noh. Tu penting. Nah, hadirin hadirat, kita minta yang terbaik untuk Allah kan terbaik untuk diri kita? Diri kita ke Allah? Dari kita belum oi. Berapa ramai yang boleh minta yang terbaik di sisi Allah? Contoh. Orang soleh, salafus soleh, alim ulama dulu-dulu, kalau sakit tak pernah timpa diri mereka, mereka cukup bimbang yang Allah mula jauh dengan mereka. Kita nak sihat ke nak sakit? Belum? Nak sihat? Nak. Tapi kita minta sihat tu untuk apa? Adakah kita minta sihat untuk lebih buat banyak ibadat, ataupun kita nak bersukaria atas dunia lebih banyak? Ni orang kata Samudera buat ibadat hebat. Tak belum? Contohlah Pak Long, dalam kalangan kita ni tuan-tuan, berapa ramai yang berani minta tambah sakit dalam tubuh badan dia? Ya Allah, tambahlah penyakit dalam tubuh badanku, ya Allah. Malaikat mai tanya, lah ada penyakit apa Pak Long? Lah penyakit kencing manis. Lepas tu nak tambah penyakit apa? Tambahlah apa pun. Malaikat kata, kalau saya tambah penyakit, satu penyakit ni boleh tak? Kita pun tanya, penyakit apa? Kencing orang. Boleh tak? Tak ada siapa berani minta tambah sakit. Semua minta sihat. Sedangkan sakit itu tak lain tak bukan, kenapa Allah bagi kita sakit? Sebab Allah nak kita panggil nama dia. Allah nak kita suruh zikir nama dia. Tak percaya?
dalam kuliah kita ni tuan-tuan, bukan semua sihat belaka. Nah, dalam sekarang ni semua sihat ke tak? Belum dah penyakit apa? Kencing manis, darah tinggi, kencing orang semua ada belaka. Belum, kencing manis. Orang cara kencing manis, dia kerja kebas betis kering. Orang kencing manis, dia kebas betis kering. Dia dia unyuk belah kanan. Sat dia tarik belah kanan, dia unyuk belah kiri. Sambil dia urut betis kering, dia sebut nama siapa? Bukan kata kat balon dah. Nak abang balon sebut nama siapa? Allah. Tu Allah bagi kita sakit sebab Allah nak kita panggil nama dia. Kalau kita tak sakit, ada tak orang nak sebut nama Allah? Tak. Tu sakit manusia bukan saja-saja Allah bagi. Ingat, bila seorang sakit, Allah akan tarik 3 perkara daripada diri seorang manusia. Seseorang sakit, Allah tarik 3 benda. Yang pertama, Allah tarik selera makan. Ada tak orang sakit lalu makan maklum? Alah, Pak Long pergi ziarah orang sakit, tanya dia makan si. Dia kata alhamdulillah makan. Banyak mana? 3 talam. Tu dia. Lah, ada orang sakit makan lalu? Ada? Bela jin ke apa? Belum. Tak ada siapa orang sakit boleh makan banyak. Hang masaklah sedap tara mana pun, hang teringinlah nak makan apa sekalipun, dia takkan makan banyak balong. Fikirlah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sakit, Allah tarik seri wajah dia. Belum? Pak Long kalau tengok orang muka tu muka masam muka apa, jangan kata kawan tu sombong, mungkin kawan tu sedang tahan sakit. Ni kita terus sombong sungguh dia, bukan. Belum? Tambah orang sakit gigi, ada tak orang main senyum kat kita? Belum? Kawan duk sakit gerham sakit tu. Duk main gelak tu. Orang kata awak tu belum? Sakit gigi. Ada? Tak ada belum pun. Sejarah ada orang sakit gigi di kampung saya. Sejarah tuan-tuan orang sakit gigi. Ayam berkokok, dia masuk dalam rumah ambil senapang tembak mampus tu. Tengok duk sakit gigi tu. Nah, maknanya sakit tuan-tuan tu, tak ada orang senyum, tak ada orang, semua muka berubah. Allah tarik. Dan yang ketiga, orang sakit, Allah Ta'ala tarik segala dosa-dosa kecil kita tuan-tuan. Tu sakit penghapus dosa. Nah, kita dosa banyak. Allah nak meringankan siksaan kita di padang mahsyar. Allah bagi kita sakit atas dunia supaya apa dia? Tidak diazab di padang mahsyar. Ringan-ringan tuan-tuan. Jalan mudah, nak masuk syurga mudah. Sebab apa tuan-tuan? Nak berjalan di titian sirat di padang mahsyar, berjalan titian sirat sahaja ambil masa 3,000 tahun. 3,000 tahun menaik, 3,000 tahun mendatar, 3,000 tahun menurun. Ulama buat pengkiraan. Ulama buat kira apa dia? Siapa-siapa yang hidup di atas dunia, siapa-siapa yang hidup di akhirat, bukan 1 tahun, bukan 1,000 tahun, tapi dia hidup di akhirat hanya 1 jam setengah saja. Bersamaan dia hidup di atas dunia 62 tahun. 1 jam setengah bersamaan 62 tahun dia hidup atas dunia balong. Agak-agak padan kan kita buat dosa 5 minit, nak kena bakar dalam neraka berapa lama? Ada orang dia boleh sembang, Allah ustaz, neraka bukan panas tara mana pun, orang sembang. Belum? Ada orang sembang. Balik rumah lagi, Pak Long sampai rumah, jangan cakap banyak, pi dekat dapur, Pak Long buka api dapur paling kuat, biar menyala tungku dia tu, Pak Long londes spender, londes kain, Pak Long letak punggung Pak Long atas tungku tu. Bukan 5,000 tahun, 5 saat aja agak-agak jadi bah. Sekali dengan tungku, sekali dengan Pak Long pas ICU belakang. Tu kata, api dunia tak larat tahan. Tu pun sembang. Lautan api sanggup kerenangi. Tu dia sembang. Belum? Lautan api sanggup kerenangi. Bara api rokok jatuh atas riba, melompat jangkera kena belacan. Nah, tu kata kita sembang tu Allah. Dunia lah. Nah, tu kata Imam Ghazali, manusia sibuk daripada buat benda lain sampai tak ada masa nak buat hubungan dengan Allah. Nak main majlis ilmu tak dan, nak main dengar kuliah tak dan, nak main semayang jemaah tak dan. Tu berapa ramai dia boleh buat amal ibadat ataupun bila orang minta tolong dia boleh buat. Contoh, akan ada di masjid surau ke mana-mana tempat.
Nah, dia nak buat sembahyang hajat, dia pun umum. Lepas sembahyang isyak, kita dah buat sembahyang hajat malam ni. Jadi siapa-siapa ni ke lapangan boleh duduk saat kita pekat sembahyang. Berapa ramai yang boleh tunggu sembahyang hajat? Berapa ramai Cik Ali bawa tahu? Berapa ramai yang boleh cabut balik? Sebab apa? Sama juga dia kaedah dia lagu ni. Sama juga tuan-tuan singgah mana-mana masjid, singgah sembahyang. Tak kira lah lohok ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh ke. Lepas sembahyang untuk imam umum kita dia nak buat sembahyang jenazah. Siapa-siapa yang pergi boleh tunggu saat kita sembahyang jenazah. Berapa ramai yang boleh sembahyang jenazah? Berapa ramai boleh angkat kaki cabut balik? Sebab apa? Sebab kita tak rasa penting. No? Kita hari ni kata apa dia? Ada setengah orang saya jumpa, saya tanya dia, awak tak sembahyang jenazah balong? Bukan lama mana pun 4 kali takbir selesai lah. Bukan saudara saya mati Ustaz. Selesai masalah. Jenis orang hari ni tuan-tuan. Tambah orang buat sembahyang hajat. Jadi kita minta ada saudara mara kita, dia tengah sakit kritikal, dia minta kita buat solat hajat. Jadi pakat-pakatlah kita ni. Berapa ramai yang boleh duduk sembahyang hajat Ustaz untuk dia? Dan berapa ramai yang kata apa dia? Bukan aku yang sakit, dia sakit. Berapa ramai? Sedangkan ulama sebut, doa daripada orang yang kita tidak kenali itu lebih baik daripada doa yang kita sendiri. Sebab apa? Doa orang yang tak kenal, mungkin Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Dan ada orang masuk syurga sebab didoakan oleh orang lain, bukan sebab doa kita. Doa kita Allah Ta'ala boleh tolak bila-bila masa. Tolong. Sebab apa? Percakapan kita, makan minum kita, maki hamun kita, mulut kita suka maki hamun. Contoh, Pak Long keluar daripada masjid, keluar daripada surau, slipper kita hilang. Pak Long nak syukur ke nak maki? Alah. Hai. Pakat gelak ni nak kata syukur ke nak maki ni? Syukur? Alhamdulillah, hebat orang Samudera. Nah, Pak Long kalau masuk syurga jangan lupa saya Pak Long. Pak Long. Nah, tapi kalau Pak Long pilih neraka jangan cari saya Pak Long. Pak Long nak syukur ke nak maki? Kiamat dunia Pak Long. Nah, kalau siapa-siapa boleh keluar, dia tengok slipper dia hilang. Kalau dia boleh angkat tangan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih slipper kau ada orang curi. Kiamat dunia. Berapa ramai yang keluar tu slipper dia hilang? Celaka orang. Berapa ramai? Belum. Nampak pada kita tu mulut kita senantiasa melazimi dengan perbuatan yang tidak baik. Nak latih orang menyebut nama Allah bukan perkara harian, tetapi benda tu nak kena istiqamah sebut nama Allah. Tu ulama ajak pada kita. Masuk waktu kita tuan jam tuan masuk berapa? Oi, 2 minit lagi. Tentang ubah bila? Malam 8.35. Tuan ni dah main ubah pula dah. Macam duk Mekah tuan-tuan ni. Tuan, berapa ramai nak bab pada kita. Tu payah timbul rasa syukur. Bukan saya sebut. Imam Haddad sebut. Imam Haddad sebut pada kita pada dia. Berapa ramai di kalangan manusia yang payah nak bersyukur dengan nikmat daripada Allah bagi dia. Kalau betul dia boleh syukur, bangun pagi saja dia boleh sebut Alhamdulillah. Berapa ramai yang bangun pagi alhamdulillah, dan berapa ramai bangun pagi cari telefon dulu update di WhatsApp, update di status Facebook. Belum? Lah zaman orang semua nak tunjuk belakang belum ni. Tu kita kata ulama, manusia akhir zaman mudah dapat penyakit ain. Sebab apa? Sebab suka tayangkan apa kerja buat dia. Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Tu kata penyakit akhir zaman, manusia sibuk mencari harta benda dunia sampai tak kenal jemaah-jemaah dia. Omoi dekah sungguh. Nah, azan lu tuan-tuan.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh lagi ke kuliah? Bego apa ni? Ha? 10. Oi, takkan orang sini. Patut masuk syurga paling awal, bayar pun sampai 8.5, pukul sampai 10. Tahu? Insya-Allah. Apa yang disebutkan Imam Al-Haddad dalam kitab Hikam dia? Orang yang disebutkan suruh kita bersyukur sebab nak tolak supaya menjadi kekufuran diri dia. Kita dapat nikmat macam-macam, kita lupa siapa yang bagi nikmat. Kita boleh hidup esok balik bukan sebab kederak kita, bukan sebab kita, tapi sebab Allah masih izinkan kita. Cuba Allah Ta'ala tak izin. Kalau Allah Ta'ala tak izin kita, tuan-tuan, rumah sebelah masjid pun kita tak boleh main semayang jemaah. Kalau Allah Ta'ala tak izin kita, majlis ilmu, hang panggillah penceramah hebat dari mana pun, tetap dia tak boleh main. Kalau Allah Ta'ala tak izin, hang panggillah penceramah yang terkenal sekalipun, kalau dia berceramah, ilmu tu takkan masuk dalam hati kita. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak izin. Nah, tu kita kena minta pada Allah. Kata Nabi SAW, 3 benda yang tuan-tuan kena minta pada Allah. Dah lah tuan-tuan, saya nak abang. Lah dah tak mau banyak-banyak tuan-tuan. Ada rezeki kita jumpa lagi tuan-tuan. Nah, apa dia 3 benda kata Nabi SAW, Nabi pesan 3 benda yang tuan-tuan kena minta. Pertama, kita kena minta supaya Allah izinkan kita untuk mengingatkan kepada dia. Sebab kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita mengingat pada dia, adalah satu dosa besar untuk kita. Kata di sisi kitab Hikam. Hikam Imam Al-Haddad tuan-tuan dia sebut. Sebab apa? Tu dalam Tok Khotib duk pesan. Khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, Tok Khotib pesan apa kat kita? Belum. Di pengakhiran khutbah, Tok Khotib pesan pada kita, wala zikrullahi akbar. Dan dengan mengingati Allah itu urusan yang sangat besar. Bukan kecil-kecil tuan-tuan. Kita hari ni lupa nikmat Allah. Tu kata minta izin supaya Allah Ta'ala boleh bagi kita ingat pada dia. Kalau Allah Ta'ala tak izin kita ingat pada dia tuan-tuan, orang bang kita rasa sakit hati. Orang baca Quran, orang nasihat kita rasa sakit hati. Sebab apa? Allah Ta'ala tak izin dia untuk terima hidayah. Tahu nak? Yang kedua, kita kena minta izin supaya kita jadi hamba yang sentiasa berterima kasih dengan Allah. Allah bagi kita nikmat macam-macam, terima kasih dengan Allah. Allah bagi kita ujian, sabar, syukur. Allah akan bagi syurga paling tinggi tuan-tuan. Nikmat dalam syurga ni tuan-tuan. Syurga ni tuan-tuan, kita kena beli. Syurga kena beli. Bermodalkan apa? Bermodalkan Allah bagi pada kita modal yang cukup besar. Allah bagi modal apa? Allah bagi modal nyawa untuk kita. Tu modal kita. Kena banyak buat kebajikan. Kena berlumba-lumba. Dah berlumba palung. Jangan duk tayang pada orang pula. Ni sibuk nak tunjuk pada orang. Semua nak cerita. Boh di WhatsApp. Boh di TikTok. Boh di Facebook. Palung main TikTok. Orang Samudra tak main TikTok. Nak kira hebat lah. Nah, tapi mengikut kajian yang dibuat, antara makhluk yang main TikTok banyak, orang Taman Samudra bertukif. Palung. Palung. Mainlah palung tak salah. Nah, yang salahnya dia tengok benda yang bukan-bukan. Hello, hadirin hadirat. Semua nak tayang. Nah, dunia akhir zaman ni semua nak tayang baloi. Semayang, buatlah. Nah, semayang buatlah. Baru ni bulan puasa, satu orang tu imam tu turun sujud tak naik-naik. Turun sujud tak naik-naik. Jemaah pakat dia subhanallah tak naik-naik. Ingat tu imam tu mampu dah. Tak, rupanya duk baca komen. Nah, komenlah TikTok. Nah, bukan di sinilah, di Mongolia. Dunia lah, semua nak buat. Masjid, surau buat, boleh gagah pergi balong. Ni kita sendiri buat. Bawa kamera pacak depan sambil jadi imam, sambil duk tengok siapa ada komen tu. Tu, siapa ada komen tu. Ya kita tuan-tuan, hati kita.
Hati ni benda payah jaga palung oi. Hati benda yang paling payah nak jaga. Nak jinakkan hati tuan-tuan bukan senang. Tu saya nak sebut lah. Sedekah RM5 dengan sedekah RM5,000, hak mana tuan-tuan nak letak hamba Allah? Ha? RM5,000? Oh, hebat orang Samudera ni. Urga sungguh. Belum? RM5 dengan RM5,000. Hak mana Pak Long nak letak hamba Allah? Hai, banyak pendapat sini ni. Banyak mazhab ni. Nah, belum? RM5,000 tangkap gambar. RM5,000 tangkap gambar. RM5. RM5 sembunyi. Allah tak letak. Mampu. Belum? RM5 dengan RM5,000. Hak mana kita nak letak hamba Allah? Ha? RM5. RM5,000? Contoh lah dah balong oi. Nah. Mui sedap ayat masak tuan-tuan lah. Perasa apa buah ni? Lihat garing lah. Tuan-tuan jangan buat pasal. Sedekah RM5 dengan sedekah RM5,000. Hak mana kita letak nama hamba Allah? RM5. Contoh, tuan-tuan keluar surau, ada satu orang hamba Allah kutip duit nak tukar kapek masjid. Contoh tuan-tuan, tak kenal, tak ada mengenal yang hidup ataupun yang mampu. Belum? Keluar tu ada orang kutip minta, ada satu orang budak minta, Pak Long nak bagi sumbangan, nak bagi berapa ni, boleh berapa? Pak Long menjawab, RM5 boleh? Boleh. Kawan buat keluar duit raba RM5 nak bagi tak atas meja. Budak ni pun tanya, Pak Long nak letak nama siapa? Hamba Allah. RM5 Allah. Jawab pun cara ni tuan-tuan. Awang kata, RM5 hamba Allah. Boleh lah hamba Allah. Tulis atas resip dia, bagi resip kat dia. Masuklah kereta, bini tanya, abang sembang dengan siapa tadi? Tu sembang dengan budak tu duk kutip duit sumbangan nak tukar kapek surau katanya. Kapek surau ke kapek masjid. Bini dia kata, abang, ada lagi tak budak tu? Ada? Awak? Tak, saya niat nak wakaf atas nama mak ayah kita, RM5,000. Abang boleh tolong pergi bagi tak? Saya nak pergi bagi. Segan abang boleh tolong pergi bagi tak? Dia kata boleh. Agak-agak dia pergi bagi tubuh nama dia kan nama bini dia. Alah, bini dia kan nama dia. Tuan-tuan macam tak nak buat aja perangai lelak aku ni. Dia pun pergi jumpa dengan budak tu. Budak tu tengok lah, Pak Long nak sedekah berapa? Kurang ajar je budak, marah kawan. Dia kata RM5 ke Pak Long? Awak ingat aku miskin sangat ah? Tu kemas dia. Kawan buat RM5,000. Ni berapa Pak Long nak bagi? RM5,000. Kaya Pak Long dah. Baru hantar tu aku. Ada duit bini dia. Kawan pun bagi ni Pak Long RM5,000 nak letak nama siapa? Nama aku. Ada duit bini dia. Tu kata kita nilai hamba Allah hari ni boleh beli Pak Long dengan jumlah. Tapi kena ingat yang layak pakai hamba Allah adalah orang yang mukmin sejati kepada Allah. Apa dia? Orang mukmin yang tak berani nak buat dosa kepada Allah. Kita ni tuan-tuan, buat dosa kecil, orang kata buat dosa besar, rasa kecil. Kita. Bukan kita, tuan-tuan. Jenis orang soleh macam saya dah. Hello. Kita buat dosa besar, rasa kecil. Tinggal semayang. Berapa ramai rasa benda tu kecil? Hello. Kalau masa tinggal semayang tak? Ada orang sini semua soleh belakang semayang 5 waktu legap. Belum, berapa ramai? Boleh tinggal? Tak apa, mayang tak pergi pun boleh jamak. Berapa ramai? Ulama' orang soleh, mereka buat dosa kecil, rasa besar. Bertaubat mereka, tu duk teriak mereka, rasa besar. Tu bila kita satu hari nanti minta nak jumpa dengan Nabi Adam, bagi tahu kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong bagi tahu Allah, suruh Allah percepatkan timbangan. Kata Nabi Adam, aku malu sebab aku pernah buat dosa dengan Allah dulu. Lagi apa dia? Nafsi, hang aku carilah Nabi lain minta tolong. Makna dia tuan-tuan, kita ni tuan-tuan buat dosa kecil, rasa orang kita buat dosa besar, rasa kecil. Tu taubat kita lebih kurang. Nauzubillah min dzalik. Tu minta pada Allah supaya Allah jadikan kita orang yang sentiasa berterima kasih pada Allah. Yang ketiga tuan-tuan kena minta supaya Allah Ta'ala jadikan diri kita untuk buat amal ibadat untuk diri dan dalam hati kita. Amal ibadat bukan sekadar diri, bahkan hati kita. Kalau tuan-tuan boleh buat di diri saja, tuan-tuan akan terima kepenatan. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat dengan hati,
tuan-tuan akan rasa kelazatan dalam buat amalan ibadat tuan-tuan. Buat amalan ibadat, minta diri dan dalam hati kita tuan-tuan. Jadi cukup lakuk sekadar tu saja tuan-tuan. Syarah banyak-banyak pun lebih kurang macam tu tuan-tuan. Semua orang soleh belakang sini. Ceramah banyak-banyak pun tuan-tuan buat letih ya tuan-tuan. Tapi alhamdulillah sini depa kata kat saya, ustaz nak pergi ikut belah Taman Samudera tu, jaga-jaga sebab situ semua orang wali-wali Allah belakang. Adik-beradik Imam Syafi'i belakang. Semua dengar masuk kepala otak, simpan terus. Tu kata kemas orang sini. Boleh 2-3 benda tu pun jadilah balong. Takkan satu pun tak boleh. Otak balong, otak lihat. Cukup laku ada rezeki, kita jumpa lagi lain masa lain hari. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada masa sendiri. Mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. Moga-moga Allah Ta'ala redha pada kita. Moga-moga Allah Ta'ala redha pada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim. Ya zal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin.